Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan sekalian, bertemu kita di dalam forum perdana pada hari ini yang bertajuk Relativisme di dalam filem Captain Phillips. Bersama saya pada hari ini adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi di dalam bidang ilmu falsafah. Baiklah, di sebelah saya ahli panel pertama, Tuan Haris. Selamat datang Tuan Haris. Seterusnya, panel kedua kita. Nampak pemalu orangnya tetapi bijak berkata-kata, Puan Eliana. Terima kasih Puan Eliana kerana sudi datang pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengulas lebih lanjut berkenaan relativisme di dalam filem thriller drama biografi Amerika 2013 yang diarahkan oleh Paul Greengrass. Terinspirasi oleh rampasan Marx Alabama tahun 2009, filem ini mengisahkan tentang Kapten Richard Phillips yang merupakan seorang pelaut yang ditawan oleh Lanun Somalia. Ia juga menggambarkan konflik serangan jenayah laut ataupun perlanunan berlaku disebabkan tiada pentadbiran oleh kerajaan. Masalah ekonomi yang begitu runcing juga menjadi pendorong utama kepada mereka dengan memilih jalan singkat untuk melakukan jenayah di laut demi menstabilkan ekonomi negara. Baiklah, sebelum saya mengulas lebih lanjut, mari kita teruskan soalan saya pada panel pertama berbunyi, apakah konsep ideologi relativisme itu sendiri dan bagaimanakah Tuan Haris melihat relativisme daripada sudut budaya? Silakan. Terima kasih Puan di atas persoalan tersebut. Sebelum saya menerangkan apakah konsep ideologi relativism itu, izinkan saya memberi sedikit pengenalan mengenai ideologi relativism itu sendiri. Kemunculan konsep ideologi relativism ini sebenarnya telah wujud sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Protagoras telah mencipta satu ungkapan iaitu man is the measure of all things, of things which are that they are and of which are not that they are not. Seterusnya Plato telah merumuskan ungkapan ini dengan mengatakan adalah apa yang benar untuk kamu adalah benar untuk kamu, apa yang benar untuk aku adalah benar untuk aku. Baik, kita pergi ke persoalan Puan tadi, yang maksud apakah konsep relativism itu sendiri. Relativism sebenarnya adalah gambaran bagi suatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak dan ianya boleh berubah mengikut suasana persekitaran atau dipanggil environmental. Saya rasa itu sudah jelas memberikan sedikit gambaran awal apakah konsep relativism itu sendiri, iaitu perubahan mengikut keadaan persekitaran. Baik Puan, untuk Puan dan bagi para pendengar sekalian, untuk menerangkan apakah relativism dari sudut budaya. Relativism budaya ketika ini sebenarnya masih lagi menjadi topik yang terus didebatkan dalam wacana sains sosial kini tanpa sebarang penyelesaian yang memuaskan. Dalam wacana terkini, dua contoh penting yang menunjukkan betapa doktrin relativism budaya dipegang tetapi untuk tujuan yang tidak semestinya sama. Contoh pertama ialah pasca modernism dan kedua hujah nilai Asia yang dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin Asia Tenggara itu sendiri sebagai contoh Lee Kuan Yew dan Dr. Mahathir Mohamad yang menekankan kepelbagaian kerelatifan budaya dalam masyarakat. Pasca modernism mengandungi beberapa prinsip, antaranya ialah prinsip bahawa tidak wujud satu kebenaran mutlak di dunia ini. Kebenaran dianggap relatif dan apa yang dicapai atau dipegang oleh sesebuah masyarakat pada dasarnya bergantung pada konteks, ruang dan masa, atau lebih mudahnya is time and space, seperti apa yang difokuskan oleh budaya dan sejarah masyarakat. Seterusnya, pasca modernism juga mengambil berat semua bentuk kepelbagaian, termasuklah sebagai contoh kepelbagaian budaya, etnik, gender dan sebagainya. Malah turut mendebatkan bahawa tiada satu pun di antara perkara-perkara tersebut boleh dianggap terbaik kerana kesemuanya diterima berdasarkan keunikan masing-masing. Cara hidup yang diamalkan, nilai dan norma yang dipegang dan juga cara berfikir dianggap sebagai relatif dan akan berubah-ubah. Selain wacana pasca modernism itu sendiri, para pendukung nilai Asia misalnya menganggap tidak ada satu unsur universal mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, bahawa masyarakat Asia berhak mentakrif sendiri konsep demokrasi dan hak asasi manusia mereka yang dipegangnya. Sebagai contoh yang paling jelas adalah melalui, saya balik kepada filem tadi iaitu Captain Phillips juga, di mana pengarah filem cuba menonjolkan identiti keagamaan dengan memberi identiti watak Lanun sebagai Musa dan Bilal.
Ini sekaligus memberi perspektif yang buruk kepada para penonton filem itu terhadap penganut Islam yang boleh menggambarkan mereka sebagai pengganas. Dalam filem ini juga pengarah cuba menunjukkan kekuatan Amerika Syarikat iaitu US Navy dengan menghantar kapal-kapal perang mereka dan pasukan elit bagi menyelamatkan tebusan Kapten Phillip yang menjadi tebusan oleh London Somalia. Selain itu, ideologi ketenteraan ini juga boleh menyerap masuk ke dalam pemikiran penonton dan menonjolkan aset-aset berteknologi canggih yang digunakan tentera laut Amerika Syarikat tadi bagi menyelamatkan tebusan. Itulah penjelasan secara ringkas mengenai relativisme budaya itu sendiri. Saya harap persoalan itu dapat menjawab persoalan puan tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita, Tuan Haris, atas penerangan yang begitu jelas itu tadi. Maka kita teruskan pula mendengar pandangan daripada panel kedua kita mengenai faktor-faktor dan kesan-kesan relativisme itu sendiri dan juga kebaikannya. Silakan Puan. Terima kasih Puan atas soalan yang diberikan. Saya akan menerangkan faktor dan kesan dalam filem Kapten Phillips. Ancaman UMNO yang mengundang impak besar dalam konteks ekonomi negara. Ia juga memberi ancaman yang serius kepada perdagangan global serta ekonomi dunia yang memberikan ketidakstabilan pada negara. Selepas kegagalan UNISOM 1 dengan UNISOM 2 pada tahun 1992 hingga 1995, Somalia belum mempunyai pemerintahan yang bersatu. Situasi politik di Somalia disandarkan oleh kelompok yang berdasarkan puak yang berlainan dengan banyak konflik. Ini menyebabkan perairan Somalia tanpa perinci atau keselamatan untuk memerangi pembajakan maritim. Rakyat di sebuah negara akan berperang dan diancam kematian, tidak kira dewasa dan kanak-kanak. Selain itu, kesan terhadap persekitaran memancing secara haram menyebabkan munculnya geng lanun Somalia yang pertama pada tahun 1990-an dalam usaha melindungi dan menjaga tempat perikanan mereka dari kapal pukat asing yang haram. Selain itu, terdedah juga kepada ribut taufan yang tidak menentu. Faktor kebaikan yang boleh kita dapati dalam Kapten Phillips ini, pembangunan industri pertahanan dan keupayaan pertahanan. Objektif utama ialah membantu dalam menyokong logistik ketenteraan bagi menjadikan industri pertahanan yang berdikari. Dalam industri ini memastikan dapat mempersiapkan aset-aset pertahanan yang seiring dengan peredaran zaman. Keperluan industri pertahanan kepada keselamatan negara juga adalah faktor untuk membangun perindustrian pertahanan adalah satu keperluan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pembekal asing atau negara lain dalam membina keupayaan pertahanan mereka sendiri akan meningkatkan keselamatan sesebuah negara apabila berlakunya krisis dan konflik. Selain itu, dengan membangunkan industri pertahanan juga, dia dapat menyumbangkan kepada pencegahan, pertahanan dan keutuhan demi menjaga keselamatan negara secara menyeluruh. Keperluan ini juga adalah mencegah ancaman pengganas yang semakin meningkat, mengawal lanun dan pemancingan secara haram dan pendatang tanpa izin. Sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Eliana, menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Dapat disimpulkan di sini ideologi relativisme ini dipercayai memberi impak yang tidak baik kepada rakyat Malaysia. Negara yang berpegang teguh kepada konsep raja berperlembagaan, di mana konsep ini menekankan bahawa undang-undang negara berada pada hierarki paling atas dan menyebabkan ideologi relativisme ini tidak boleh diguna pakai di negara kita. Malaysia juga berpegang kepada rukun negara pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang diberitahu tadi, ideologi relativisme ini dipegang oleh golongan etis yang sekaligus boleh memecah belahkan masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Semoga segala maklumat yang diperoleh dalam majlis ilmu ini memberi banyak kesedaran kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.